Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Bila kamu berbicara dengan satu orang yang bergejala, duduklah kamu sejarak satu lembing. Bukankah lembing dengan tombak itu jaraknya lebih kurang 1.5 meter ataupun 1 meter? Bukankah yang itu sama dengan apa yang diajar oleh ulama hari ini kepada kita? Maknanya apa? Nabi dah ajak dah kepada kita. Dan kita tak pernah jumpa hadis ni sebab selama 100 tahun yang ke belakang, kita tak pernah berhadapan dengan benda macam ni. Mungkin Ustaz boleh share lah bagaimana cara untuk kita raikan sambutan Aidiladha tahun ni dalam keadaan pandemik sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma min amalin, tidak ada sesuatu amalan, kata Nabi SAW, yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya Aidil Adha melainkan ditumpahkan darah binatang, maknanya buat korban. Kita amat galakkan sebenarnya masyarakat yang mana ada sedikit rezeki lebih ataupun berkemampuan, atau kalau saya boleh tambah, dengan kreativiti yang masing-masing ada, gunakan platform media sosial yang ada untuk menjana pendapatan supaya boleh buat korban kepada kawan-kawan yang ada IG. Ialah sebab macam in trend kan ada IG dan sebagainya. Kalau kawan-kawan yang mana ada IG, ada Facebook dan boleh buat review dan orang banyak review itu, buatlah supaya dapat sikit duit dan duit tu boleh digunakan untuk buat korban. Itu lebih afdal bagi seseorang yang mencari rezeki semata-mata untuk nak buat korban. Setiap amal ibadah dia ada speciality dia. Disebut oleh Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala, semoga Allah mewangikan kubur Syekh Arsyad Al-Banjari ini, dalam kitabnya Sabilil Muhtadin. Dalam kitab dia Sabilil Muhtadin, dia kata apa? Apakah keistimewaan ibadah korban yang tak ada pada ibadah yang lain? Kata Nabi dalam satu hadis, atau kama qala, hadis sahih, ketika mana binatang korban tu kan kita baringkan dia dekat tanah ni, ni dia binatang korban tu kan. Cuba Kak Huda tengok, ada ruangan di antara tengkuk saya ni dengan tangan saya yang menjadi tanah ni. Betul? Dan ruangan dia tak banyak Kak Huda. Lebih kurang jarak dia 3 jari ya. Jarak dia 3 jari. Okey. Apa kata Nabi? Apabila satu binatang korban ini disembelih, belum sempat darah dia mencecah tanah, Allah terima dulu ibadah dia dan Allah korban dia, dan Allah ampunkan dia terus dosa yang dahulu dan yang akan datang. Maknanya sesiapa yang inginkan ibadahnya diterima laju oleh Allah dan diampunkan dosa cepat oleh Allah, ibadah yang ada adalah ibadah korban. Jadi ibadah korban inilah cara kita nak raih hari raya Aidil Adha. Buat korban banyak-banyak, bagi orang semua makan, supaya insya-Allah siapa yang ingat Allah di waktu susah, Allah akan ingat dia di waktu dia senang. Siapa yang ingat Allah di waktu dia senang, Allah akan lebih ingat dia di waktu dia susah. Wallahu a'lam. Dan macam mana sebenarnya Islam menganjurkan cara untuk menangani wabak yang sebaik ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ma farratna fi kitabi min syai', kata Allah dalam Quran. Tidak kami tinggalkan semua benda dalam Quran. Dan salah satu poin yang ada dalam Al-Quran ialah Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, ambil. Apa yang Rasul tegah, tinggal. So maknanya untuk mengatasi pandemik ini sudah pasti ada yang Nabi ajak. Pertama, kita dengar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau kata, kalau
Nabi habaq, siapa yang duduk dekat, siapa yang tahu satu tempat tu ada penyakit, dia jangan pi. Dan siapa yang tahu tempat tu ada penyakit yang dia duduk dalam dia, jangan keluar. Itu ajaran yang pertama, sunnah Nabi yang semua orang kena buat ketika nak menangani wabak, sebab kita semua sepakat bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Semua orang setuju dengan saya, betul? Semua orang setuju. Prevention is better than cure. Semua orang setuju ayat tu. Jadi bila ayat macam tu, semua orang kena faham. Bila kita nak cegah, bukan dengan menambah hospital. Menambah hospital bukan cara pencegahan. Menambah bilangan katil bukan cara pencegahan. Menambah bilangan frontliner bukan cara pencegahan. Pencegahan dia mesti mula daripada diri kita sendiri dulu. Dia kena mula daripada kita. Oleh sebab itu, jangan kata kita ikut sunnah WHO. Jangan kata kita ikut sunnah orang kafir. Sebab apa yang diajar dalam Islam, itulah yang diajar oleh Nabi. Apa dia? Pertama, membasuh tangan, mencuci tangan atau sanitize tangan. Ini adalah amalan Nabi. Nabi every day cuci tangan. Nabi bangun tidur, benda mula sekali Nabi buat, Nabi cuci tangan. Kalau bangun tidur pun Nabi cuci tangan, kalau Nabi ada zaman kita lah, Nabi tahu pandemik, Nabi nak sengih, tak payah duk buat apa. Tak, pasti Nabi lebih lagi. Satu. Yang kedua, kan Nabi habaq, siapa yang bersin, tutup mulut dia macam ni. Macam tu. Atau tutup dengan kain begini. Bukankah ini gambaran face mask? Inilah gambaran face mask. Jadi siapa yang pakai face mask, dia mengamalkan sunnah Nabi. Kena faham benda tu. Yang ketiga, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Bila kamu berbicara dengan satu orang yang bergejala, duduklah kamu sejarak satu lembing. Bukankah lembing dengan tombak itu jaraknya lebih kurang 1.5 meter ataupun 1 meter? Bukankah yang itu sama dengan apa yang diajar oleh ulama hari ini kepada kita? Maknanya apa? Nabi dah ajak dah kepada kita. Dan kita tak pernah jumpa hadis ni sebab selama 100 tahun yang ke belakang, kita tak pernah berhadapan dengan benda macam ni. Jadi sebab tu, antara perkara yang saya nak share dan nak bagi tahu semua, Islam ajak cara dia. Sebab Islam dah bagi tahu dah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang ketiga, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. 3 ayat saya baca. Ambillah bila Nabi Muhammad buat, ambil. Bila Nabi Muhammad tegah, tinggal. Bila mana pada diri Rasulullah ada contoh toladan, maka ikutilah dia. Yang ketiga, kalau kamu betul sayang Allah, ikut Nabi Muhammad. Wallahualam. Kita ni yang tengah alami wabak ni sekarang ni, kita dapat pahala tak atas pengorbanan kita ikut SOP sekarang? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis yang pertama, dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, ulama kata hadis yang paling penting sekali. Hadis tu kata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis tu nampak dia, Pak? Innamal a'malu binniyat. Perbuatan dimulakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang dibalas dia dengan apa yang dia niat. Maknanya seseorang akan mendapat balasan ikut niat dia. Niat ni ada berapa jenis, Kak? 2. Faman kanat hijratuhu dengan Rasul. Nabi kata apa? Siapa yang niatnya kerana Allah dengan Rasul, maka dia akan mendapat ganjarannya kerana Allah dan Rasul. Cuba tengok yang kedua, Nabi kata apa?
wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Nabi kata apa? Siapa yang berhijrah kerana dunia dan nak ikut orang, maka dia akan dapat apa yang dia niat. Seolah-olah kata ulama, siapa yang niat kerana Allah dengan Rasul, maka dia akan dapat pahala dan pasti confirm dapat. Siapa yang buat kerana dunia atau nak ikut orang, boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Jadi sekiranya kita dah tahu tadi, menjaga SOP ini sebenarnya mengikut sunnah Nabi, dan kita buat kerana ikut sunnah Nabi, sudah pasti kita akan dapat ganjaran daripada Allah. Kalau kita buat kerana manusia, buat kerana dunia, tak ada sekelumit keikhlasan dalam hati kita, ataupun kita buat ikut suka kita, maka ya ada waktu dapat, ada waktu tak dapat. Ada waktu dapat, mungkin dapat. Ada waktu tak dapat. Kepastian tak ada. Tapi kalau buat kerana Allah, insya-Allah dapat. Wajib. Wallahu a'lam. Bersempena dengan zaman learning ni, media sosial, maka saya nak berpesan pada diri saya, isteri saya, anak-anak saya terutamanya, dan ahli keluarga saya, dan kepada semua orang Malaysia khususnya dan di seluruh dunia secara amnya, dunia media sosial ni, dia dunia ni bulat. Macam ni, dunia ni bulat. Kalau sekarang siang, dekat tempat lain malam. Dan apa yang berlaku di sini, orang yang sebelah sana tak akan tahu. Jadi macam mana kita boleh buat satu kesimpulan dalam keadaan kita tak tahu dua pihak punya cerita? Jadi, bila orang up kepada kita story dan cerita, kita semua kena tahu bahawa manusia ada macam-macam intention. Ada orang attention seeker. Kita baca, terus kita react. Kita baca, terus kita react. Sedangkan dia ni attention seeker. Bila kita baca, kita react, untung dekat dia. Rugi kat kita. Kita sakit hati. Kita dapat dosa. Dia dapat attention. Orang semua akan main dekat dia. Objektif dia capai. Kita yang rugi. Yang kedua, ada orang yang jenis suka tunjuk hero. Bila kita terpengaruh dengan dia, dia buat benda, kita macam, oh yo, sempur. Dia ni. Kita akan makan hati. Kita akan makan hati. Tapi dia akan terus bersinar untuk jadi hero. Disebabkan oleh kerana kita terpengaruh dengan dia. Dia tak jatuh. Kita yang akan terjerumus. Kita akan tenggelam teruk. Yang ketiga, kita ada orang yang political interest. Dia buat semua untuk politik semata-mata. Kita terpengaruh. Nanti bila jadi apa-apa, yang bergaduh kita dengan kawan-kawan, dia objektif tercapai untuk nak dapat politik dia punya isu. Gunakan akal kita yang waras. Ada lagi orang yang buat untuk bisnes dia. Dia akan buat apa saja untuk bisnes dia. Dan ini bukan kali pertama dia up isu-isu dia. Bisnes dia tu berjaya. Kita kredit handphone kita pun habis kerana benda-benda lagu ni. Kenapa kita tak guna akal fikiran kita yang waras yang Allah bagi demi memuliakan kita, membezakan kita daripada haiwan? Sebab itu, 10 ekor lembu kalau duduk dalam satu kandang, harga dia lebih kurang sama untuk kita nak korban. Tapi 10 orang yang duduk dalam satu classroom, value dia tak sama kerana ada yang ni. Maka sebab tu saya nak sebut, kita tak akan tahu semua cerita. Kenapa kita mesti berakhlak dengan cara tengok benda, kita react. Tengok benda, kita akan rugi. Kok mana pun yang saya sebut tadi, kalau kita terpengaruh dengan mereka, kita akan rugi. Tolong, saya merayu sangat-sangat. Jaga diri kita. Jom kita sibuk dengar bagaimana para sahabat mencintai Nabi. Dengar macam mana orang mengasihi Allah dan Rasulnya. Dengar macam mana kita mencintai antara sesama manusia. Sebab benda ni dia akan menghidupkan jiwa kita. Dia akan jauhkan kita. Dia akan bagi kita ilham untuk belajar macam mana terus hidup.
Jadi saya merayu sekali lagi kepada semua orang Islam, rakan-rakan saudara saya, tolonglah pelihara diri kita. Jangan rosakkan diri kita. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ke-12 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada tanda Muslim sejati, dia tinggal benda yang tak ada manfaat pada diri dia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih Kak Uda. Semoga Allah berkati Kak dan keluarga dan jadikan anak-anak Kak semua anak-anak yang soleh. Dan jadikan keluarga kita semua keluarga intern semua dipelihara oleh Allah, jauhkan daripada COVID dan selamat kalau kada terjangkit, sembuh segera. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak-banyak Ustaz sudi luangkan masa, dan conclusion tu tadi memang dah menjawablah semua secara tak langsung juga dia terkait juga dengan isu-isu sekarang yang berlaku di media sosial yang kita tahu. Jadi harapnya orang ramai dan pengguna-pengguna media sosial lebih faham, sedar dan tahu macam mana pembawaan diri kita, jangan terpengaruh macam Ustaz dah cakap tadi kan, dan kaitkan juga dengan apa yang kita lihat ni dengan apa yang dah diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz jaga diri, risalah kat isteri, semoga sihat semuanya insya-Allah. Amin, amin, amin. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.